Okey, jadi yang ni nak habis dah. Tadi cikgu dah tegang kat kamu pasal yang ni kan. Sikit lagi kamu kena tulis huraian dia. Tadi kenapa cikgu kata kenapa ais terbentuk di luar bika? Bagi cikgu ayat dia. Apabila. Dia tulis apabila. Apabila apa? Apabila? Apabila air tu ditiup. Okey, cepat sambung ayat cikgu. Apabila air ditiup, apa yang berlaku? Kejejatan tu kan? Cepat sambung ke ayat tu. Nanti kamu exam bukan cikgu boleh bagi kamu ayat. Kamu kena bina ayat untuk cikgu. Apabila air ditiup, kadar penjejatan bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah sebab alkohol kamu tersejat dengan kadar yang lebih cepat. Boleh? Tu dia macam itulah. Alkohol akan tersejat pada kadar yang lebih tinggi. Alkohol ni memang senang nak tukar. Sebab apa alkohol senang tukar jadi gas? Tahu? Panas. Sebab takat didih dia? Takat didih dia? Tinggi. Rendah. Rendah. Takat didih dia rendah. Sebab tu dia senang tukar jadi gas. Sebab tu kita bubuh alkohol dalam perfume sebab dia cepat kering. Faham tak? Okay. Jadi apabila air ditiup, alkohol akan tersejat pada kadar lebih tinggi. Lepas tu bila alkohol tersejat, apa yang diserap? Apa yang berlaku? Haba dia, apa yang berlaku pada haba dia? Akan diserap. Haba apa? Sebut penuh-penuh yang tadi cikgu bagi tu. Haba apa? Haba pendam? Haba pendam. Tentu? Haba pendam tentu. Tentu apa? Pengawapan ke pelakuran? Yang ni. Penguapan. Pengawapan. Akan diserap. Kenapa dia serap? Kenapa dia tak bebas? Sebab dia dia daripada cecair ke gas. Dia tengah putuskan ikatan. Betul? Ayak ke gas. Dia haba pendam tertemukan akan diserap daripada mana? Daripada mana? Daripada siapa? Mana dia dapat haba tu? Luar ke dalam. Bawa ke dalam. Daripada persekitaran. Persekitaran apa? Persekitaran bika tu nah. Okey. Jadi apa yang berlaku? Jadi suhu di luar bika tu akan menjadi akan jatuh. Boleh? Jatuh, menurun. Akan menurun. Akan menurun. Sebab tu kamu nampak ais tu. Sebab itu pula. Oleh itu kelihatan ais di luar bika. Ais tu datang daripada mana? Kamu punya udara tu ada air kan? Air tu tersejat pada kondensasi pada bekas tu. Lepas tu dia berkuah kalau kata sejuk sangat. Dia tukar jadi ais. Alright? Faham? Okay, jadi sekarang ni kat bawah ni kita nak tengok aplikasi haba pendam tentu kita. Yang ni kita guna hari-hari. Peti ais kita dengan aircon kita. Boleh? Peti ais dan aircon. Jadi kamu pernah terfikir tak macam mana peti ais ni dalam dia boleh sejuk sangat? Okay, jadi sebab haba pendam tentu penguapan lah. Okay. Sebab tu dia boleh jadi sejuk sampai negatif-negatif tu. Bukan magic. Okay. Jadi yang ni peti sejuk dalam dia cecair apa kita bubuh? Cikgu label lah kat sini, cecair freon. Ataupun kadang-kadang kita tulis cecair CFC kan. Tapi CFC tu dia tak elok untuk persekitaran. Jadi cecair freon ni cikgu tak tahu elok ke tidak untuk persekitaran. Tapi dia, okay, jadi kita start story tu daripada number 1 lah. Jadi nampak tak? Kalau kata peti ais lama, penyejukan tu berlaku kat bahagian freezer. Boleh? Dalam bahasa Melayu freezer tu apa? Freezer apa dalam bahasa Melayu? Peti ais. Penyejuk. Ni. Ruang beku. Ruang beku peti sejuk. Betul. Jadi yang sejuk tu ruang beku. Lepas tu kamu ingat lagi tak? Kalau kata udara sejuk, dia tumpat ke kurang tumpat? Tumpat ke kurang tumpat udara sejuk? Kurang tumpat. Sekali lagi. Tumpat. Dia lagi berat. Sebab tu dia kat bawah.
Okay, jadi udara tu sejuk dia akan turun bawah. Jadi sebab tu peti ais kamu penyejukkan tu sekata. Boleh? Sebab udara sejuk tu akan turun bawah, udara panas naik atas, udara panas tu akan diserap oleh kamu punya cecair freon ni. Alright. Jadi kita start story kita dengan satu injap pengembangan. Jadi injap pengembangan ni macam spray. Macam tadi tu kita tiup kan, nak cepatkan kadar sejatan ni kan. Untuk kes yang ni kita lalukan dekat satu injap pengembangan daripada keadaan gas, daripada keadaan cecair freon kamu tu dia akan tukar jadi gas. You know? Jadi waktu dia tukar fasa, dia akan buat apa? Dia akan serap haba pendam tentu penguapan yang besar daripada ruangan sejuk beku ni. Jadi kat dalam peti ais kamu nampak tak dia ada macam coil-coil macam ni, nampak tak? Kamu biasa jenguk dalam peti ais kamu kan? Nampak kan? Hey. Nampak tak dalam peti ais kamu ada tiup-tiup yang buat daripada logam warna putih? Ke peti ais kamu moden sangat? Nampak? Nanti kamu tak Nampak. Satgi kamu jenguk. Satgi kamu jenguk kat peti ais kamu nah, kamu letak kepala kamu kat dalam ruang sejuk beku tu, kamu tengok ada apa kat situ. Jadi dia bentuk dia macam gegelung macam cikgu lukis ni sebab dia nak tambah luas permukaan dia. Boleh? Dia berlikar-likar. Jadi kenapa kita buat berlikar? Sebab kita nak surface area dia lagi besar. Jadi kat sini dia dalam keadaan gas. Boleh? Macam mana dia tukar jadi gas tadi? Dia dah menyerap haba pendam tentu penguapan daripada udara sekitar dia. Sebab apa? Dia nak buat apa? Dia nak tukar fasa kan? Jadi bila dia serap, dia jadi sejuk lah. Jadi kat kawasan sejuk beku ni jadi sejuk. Faham? Jadi bila dia dah serap haba, dengar ni. Cikgu suruh cerita balik nanti. Bila dia dah serap haba, dia dalam panas-panas ni, kita lalukan dia kat dalam pemampat. Kamu rasa pemampat ni dia akan buat apa? Apa jadi kalau kita mampat gas? Dia jadi apa? Kelas lamahan tu. Kelas tu. Mujahid. Kamu dah buka mic. Apa jadi bila kita mampatkan gas freon kita? Dia jadi apa? Jadi tekanan dia meningkat. Tekanan meningkat. Jadi apa jadi kat gas bila kita kenakan tekanan pada dia? Dia semakin laju. Dia tukar fasa. Jadi kat pemampat ni dia tukar fasa daripada cecair, daripada gas tukar jadi cecair. Boleh? Jadi masa dia tukar dia akan bebaskan haba pendam penguapan ni kan. Sebab dia tukar fasa kan. Di masa dia tukar fasa tu dia akan bebaskan kat sirip-sirip ni. Jadi kat belakang peti ais kamu sejuk ke panas? Panas. Sebab itulah, sebab daripada proses pertukaran gas ke cecair ni, haba tu semua dia keluarkan kat sirip. Sirip penyejuk ni kita buat dia daripada logam supaya dia cepat untuk serap haba, cepat untuk bebas haba. Faham? Nanti kamu perhatikan kamu tengok kat belakang peti air kamu betul tak ada sirip-sirip. Okay? Kalau peti air baru tu tak ada lah, tapi peti air lama ada. Jadi badan kat peti ais tu panas kat belakang ni. Jadi dalam keadaan cecair tu dia akan ulang balik proses je, tukar balik jadi gas, serap balik haba, lepas tu bebas haba. Okay? Itu caranya peti ais kamu menyejukkan kamu punya peti sejuk lah. Okay? Faham tak cerita dia? Faham? Faham? Okay, macam mana pula dengan aircon kau? Macam mana dia menyejukkan bilik kamu? Adakah dia sama macam peti ais? Dok. Lain sikit je. Ada beza sikit. Apa beza dia? Dia ada kawasan, kamu pasang tak? Kipas. Dia ada kipas kat belakang ni kan? Betul? Beza tempat. Dia ada kipas. Ya, Asing. Dia ada asing, ada 2 kompartmen. Satu kat dalam rumah kamu. Kat dalam rumah kamu dia tiup udara sejuk ke panas? Sejuk. Jadi sejuk keluar kat sini, panas keluar kat luar. Kalau panas keluar kat dalam juga bilik kamu jadi neutral lah. Jadi sebab tu kat belakang dia kena tebuk dinding supaya boleh keluar wap yang panas tu kat belakang. Ni kat belakang ni yang dia letak sirip-sirip ni. Jadi untuk cepat sejuk dia akan bawa kipas lah. Boleh? Kipas tu akan tolak udara sejuk keluar. Tapi macam mana udara sejuk tu? Sama juga proses dia. Boleh? Dia ada cecair yang dia kembangkan. Ini ditukar jadi gas juga, serap haba daripada bilik kamu. Okay? Dia keluarkan udara sejuk, lepas tu dia akan tukar balik fasa dia jadi cecair panas tu, bebas haba dekat keluar rumah kamu. Jadi kalau kata kamu lalu kat belakang, kamu biasa lalu kat tempat shopping complex, kat belakang. Panas kat situ kan? Panas. Sebab tu lah, sebab semua haba daripada dalam bangunan shopping complex tu tengah ditiupkan kepada kamu.
Faham? Jadi tempat dibebaskan. Jadi yang ni kamu cikgu nak kamu cari dalam buku kamu ke ataupun kamu type pendingin hawa, penghawa dingin. Penghawa dingin. Penghawa dingin lukis. Lukis kat cikgu struktur dia. Kalau nak tepat kamu tulis tingkatan 4 haba. Okey. Cari penghawa dingin, lukis dan tulis cara dia berfungsi. Boleh dalam ayat yang singkat-singkat. Jadi penghawa dingin tu cikgu nak kamu lukis lukisan dia dan buku cikgu ada. Dalam buku lama-lama ada. Tapi kalau buku baru-baru tak ada. Alright, sikit je kita nak habis dah kelas. Kita jawab soalan pasal peti ais ni. Okey. Anik Syahmi, baca cikgu soalan ni dengan tulisan-tulisan. Pelajar 81 menunjukkan komponen asas yang melibatkan proses penyuikan dalam sebuah peti sejuk. Alright. Agar penyejuk dalam bentuk cair menyerap haba dalam peti penyejuk, beku dan menjadi gas. Lepas tu? Habis dah lah. Yang ni bilah sama kan? Dia ada bilah tu sirip. Sirip tu bilah boleh. Jadi dia ada bilah untuk melesapkan haba kat belakang peti ais tu. Kat dalam ni nampak kondenser. Kondenser tu dia punya kondenser tu yang ni yang belakang peti ais ni dikatakan injak pengembang kat atas tu. Ini kita panggil dia sebagai kondenser juga. Ini pun sama, kita nak sirip tu banyak supaya luas permukaan dia besar, boleh serap haba yang banyak dalam masa yang singkat. Supaya haba yang banyak boleh dibebaskan dengan cepat. Boleh? Okey. Tandakan tik dalam petak yang disediakan bagi jenis haba yang betul yang diserap oleh ejen penyejuk tu. Yang mana satu? Yang mana satu? Siapa nak jawab ni? Jaris lah, Jaris. Beritahu cikgu yang mana satu? Ya. Kenapa skrin cikgu tak load lah? Mana satu? Tandakan tik dalam petak berikut. Mana satu? Muatan haba tentu ke haba pendam tentu pelakuran ke haba pendam tentu penguapan? Mana satu yang diserap? Haba pendam tentu penguapan. Alright, betul. Ingat perkataan penguapan tu. Okey, betul? Okey. Jelaskan mengapa suhu menjadi malap apabila cecair dibekukan. Anik, jelaskan mengapa suhu menjadi malap apabila cecair dibekukan. Apa jawapan yang dia nak dengar? Kenapa bila cecair beku ais pula suhu dia tak berubah? Digunakan haba tu untuk apa? Beku dah sampai. Tak. Anik, dia haba untuk apa? Anik, haba digunakan untuk apa? Kenapa kata suhu dia tak meningkat? Sebab dia buat kerja lain macam tu kan? Dia tak guna untuk tingkatkan tenaga kinetik dia. Tetapi tenaga haba tu digunakan untuk apa? Pendam. Bukan. Pendam. Dengar ayat cikgu, kamu sambung je. Kalau suhu meningkat sebab dia guna haba untuk jadi tenaga kinetik, untuk tambahkan tenaga kinetik dia. Tapi kalau waktu haba pendam, suhu tak meningkat sebab dia guna haba untuk apa? Tak. Haba diserap untuk apa? Untuk apa? Apa yang berlaku waktu haba pendam ni? Apa yang berlaku? Pertukaran fasa kan? Jadi pertukaran fasa tu melibatkan apa? Melibatkan apa? Apa jawapan cikgu nak dengar ni? Siapa tahu tukar orang? Kita tukar orang. Mujahid, beritahu cikgu, haba diserap untuk apa? Biasanya mengapa suhu menjadi malap apabila cecair dibekukan? Mengapa suhu menjadi malap apabila cecair dibekukan? Kenapa suhu tidak berubah apabila cecair dibekukan? Masa proses pembekuan tu kenapa cecair tu punya suhu tak berubah? Sebab apa? Sebab dia terperangkap ke? Bukan! Bukan. Kau orang. Haris! Kita turun tangga.
Haris, sebab apa suhu jadi mala bila cecair dibekukan? Cepat. Susahnya soalan cikgu, paling susah dalam dunia. Tahu ke tak tahu cikgu turun? Argan, kenapa suhu tak berubah waktu cecair dibekukan? Bro diserap untuk lemahkan ikatan. Untuk memutuskan ikatan sebab dia tengah tukar daripada cecair ke gas kan? Yang ni haba diserap untuk yang ni haba diserap kan? Cecair dibekukan, bukan haba diserap. Betul lah haba diserap. Haba dibebaskan. Haba dibebaskan ke persekitaran untuk membina sebab dia tukar dibekukan kan? Membina ikatan antara molekul. Ingat nak kalau kata haba pendam, kenapa suhu tu mala mesti ada sebut pasal ikatan molekul dia. Nah, sama ada dia bina ataupun dia lemahkan. Kalau kata haba tu dibebaskan, kenapa suhu tu masih lagi mala? Antara molekul. Kenapa suhu tu mala? Kenapa suhu tak berubah? Kita tak nampak perubahan tu pada termometer, faham tak? Sebab ingat tak kamu yang graf penyejukan tu dia ada bahagian yang mala-mala, yang graf tangga tu. Kan? Itu maksudnya, tapi haba tu dipindahkan tapi kamu tak nampak perubahan suhu dia sebab cikgu lukis dia punya tangga dia. Okay, kamu tak faham ayat dia ke? Okay. Aduh sakit. Jadi kalau cecair dibekukan, graf turun tangga ke graf naik tangga? Naik tangga ke turun tangga? Turun. Turun tangga. Okey, jadi macam ni kan graf dia. Hilang. Mana pergi? Okey, dia turun tangga macam ni kan? Yang ni kita panggil dia kawasan yang mala. Nampak tak? Sepatutnya dia turun macam ni kan? Katakan kamu tak pernah tengok benda yang beku. Patutnya kita predict dia turun, dapat graf garis lurus ni kan? Tapi masa di tengah fasa, dia steady. Nampak tak? Suhu dia tak berubah. Jadi kenapa suhu dia tak berubah tu? Sebab waktu ni dia bebaskan haba ke persekitaran. Dia bagi haba ke persekitaran. Patutnya haba hilang kan? Tapi haba maintain sebab dia bebaskan haba kat persekitaran. Oleh itu suhu maintain. Faham tak? Nampak tak? Jadi suhu dengan haba kat sini lain sikit lah. Suhu tu kalau kita baca termometer, kita tak nampak perubahan dia. Sebab apa tak nampak perubahan dia? Sebab dia beri haba pada persekitaran, dia punya graf tu tak jatuh waktu tu. Bila dah habis tukar fasa, baru dia boleh turun lagi. Jadi sebab tu suhu tu nampak mala. Haba tu dibebaskan ke persekitaran untuk bina ikatan antara molekul lah. Jadi dia guna haba tu sebab tu lah. Jadi perubahan tidak nampak pada graf. Sepatutnya turun kan, tapi dia bekalkan haba kepada persekitaran. Sebab tu kamu tak nampak. Jadi dia ni 2 markah memang kita tengok apa yang kita terlupa nak cerita. Cikgu pun dah lupa. Ini jawapan dia. Ni dia kata, ni jawapan dia. Nampak tak skrin cikgu yang sekarang ni? Ada skema. Nampak? Okey. Jadi dia kata kat sini molekul menyusun semula dan menjadi lebih rapat. Ikatan antara molekul terbentuk. Jadi haba pendam tentu pelakuran dibebaskan. Jadi yang ni kamu kena spesifik kan sebab cikgu tak nampak markah dia 2. Jadi yang sini haba pendam tentu. Haba pendam tentu pengawapan. Kalau bab haba pendam mesti sebut lah. Haba apa yang dibebas, haba apa yang diserap untuk membina ikatan. Ni boleh lah, dah dapat 2 markah. Alright. Jadi yang ni soalan last. Jadual 1 menunjukkan ciri-ciri 3 jenis bahan penunjuk yang digunakan dalam peti sejuk. Ada 3. Ada J, K dengan L kan. Ni nampak ni haba pendam tentu penguapan dia berbeza nilai dia. J ni 4.2 darab 10 kuasa 5. K ni 1.5 darab 10 kuasa 5. L ni 7.9.
Okay, lepas tu takat didih dia pun berbeza. J ni negatif 17, K ni 39, L ni 10. Antara ketiga-tiga ni mana kamu rasa boleh jadi ejen penyejuk yang paling baik? Siapa tahu jawapan dia? Siapa boleh pilih dengan betul? Mana satu yang kita nak? Kamu nak apa pandang penguapan dia besar ke kecil? Besar ke kecil? Kita cikgu, haba pendam penguapan nak besar ke kecil? Kalau kita nak jadikan dia ejen penyejuk. Besar. Besar. Sebab apa besar? Siapa tahu alasan dia? Sebab apa besar? Sebab dia nak serap haba. Betul. Sebab dia nak serap haba yang banyak daripada peti ais tu masa dia tukar fasa kan. Jadi kita nak yang besar. Okay, takat didih pula. Kita nak takat didih tu tinggi ke rendah? Tinggi. Paling rendah. Mana satu senang untuk ditukar daripada cecair ke gas tu? Takat didih yang tinggi ke takat didih yang rendah? Kita nak tukar Rendah. Tinggi. cecair Rendah. tukar jadi gas. Rendah. Rendah betul. Kita nak rendah tapi boleh tak rendah seperti negatif 17? Boleh ke? Boleh. Tak. Tak boleh. Kenapa negatif 17 tak boleh? Dia dah takat beku. Lebih takat beku. Bukan takat beku, takat didih. Maknanya kalau kata dia didih pada negatif 17, kita tak boleh tukar dia jadi cecair balik. Macam mana kita nak tukar dia jadi cecair? Faham tak? Sebab dalam keadaan suhu bilik ni dalam bentuk gas. Kita nak dia wujud dalam dua keadaan dengan mudah kan? Dalam cecair dan dalam keadaan gas kan? Jadi kalau kata dia 39, kita kena panaskan dia sikit baru kita boleh tukar dia cecair ke gas. Susahlah, kita kena ada alat pemanas dalam tu. Tapi kalau 10 ni okey. Okay, sebab kalau kata dia rendah, kalau nilai dia 10, kita boleh senang untuk tukar dia daripada cecair. Lepas tu nak tukar dia balik daripada gas tu ke cecair senang. Kita tak nak dia rendah sangat sebab kita tak boleh tukar dia cecair balik. Ni mana satu yang paling baik? J ke K ke L? L. L, okay, pandai. Alright. Jadi dia tanya kamu, haba benda tentu ni nak bagi jawapan macam mana? Nyatakan specification. Kalau dalam exam kita kena tulis apa? Dia nak jawapan macam mana ni? Nyatakan spesifikasi setiap yang berikut. Haba pernah penguapan. Dia nak jawapan yang macam mana? Sebut kat cikgu. Cepatlah, kita nak habis kelas dapat 24 ni. Sebut kat cikgu cepat. Kamu nak tulis macam mana? Cepat, siapa biasa jawab soalan exam? Nak macam mana? Boleh ke kita tulis nilai yang dibagi dalam table? Boleh ke? Boleh tak Haris? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh tulis nilai dalam table ni? Boleh. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kita kena tulis besar atau kecil. Jadi yang ni kita nak besar ke kecil? Besar. Besar. Tu je lah cikgu nak dengar. Susah sangat kamu nak buka mulut. Apa pendam tujuh penguapan bagi bahan penyejuk besar. Sebab apa besar? Tadi. Sebab dia nak, Mana? sebab dia nak serap tenaga haba yang banyak. Untuk serap tenaga haba yang banyak sewaktu bertukar fasa. Pandai. Ini pandai pula. Okey. Tenaga yang banyak. Cikgu nak tulis pun tak ada daya dah. Yang banyak semasa pertukaran fasa. Okey, tadi takat didih nak tinggi ke rendah? Rendah. 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 Sebab apa? Supaya Sebab mudah untuk tukar. mudah untuk tukar Gas. fasa. Mudah untuk ditukar ke gas. Tukar ke gas. Turak je nak tulis. Tukar ke gas. Jadi mana satu tadi bahan terbaik? J ke K ke L? L. 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 Okay, dah pukul 4.24. Bawah ni dia ada soalan yang kita pernah buat. Cikgu simpan untuk kamu ni. Kamu buat ni boleh? Boleh? Okay. Homework. Ini pun homework . Ketul je. Betul je. Tak susah. Ini senang saja. Dia nak kamu cari jumlah haba dengan muatan haba tentu
Ada jawapan dia kat bawah ni. Cikgu nak kamu fahamkan je macam mana nak jawab. Boleh? 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 Boleh tak? Boleh. Nah. Try jawab nah. Kalau kata Kurang. kurang apa? Kurang dengar. Nabil sebab apa? Sila. Ha. Sila cakap. Tidak cakap. Ini graf pemanasan kamu tu. Kamu kena cari maklumat daripada dia. Okay. Siapa yang ada masalah, dia message lah cikgu. Wajah-wajah sikit tanya cikgu soalan. Okay, jadi dah habis dah. Cikgu stop rekod ni. Ataupun kalau tak faham sangat, cikgu bagi link Putri.